Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Rahim. Kami daripada kumpulan Kod G CNC Lathe akan membentangkan animasi Kod G yang telah kami lakukan. Sebelum itu, Assalamualaikum kepada Dr. Siti Nur Kemaria telah memberikan tugasan kepada kami. Apa yang saya nak terangkan pada bahagian saya adalah pengenalan mengenai dengan CNC. Pengenalan mengenai dengan CNC ini adalah mesin CNC telah mengubah industri pembuatan secara radikal, di mana ianya telah mengubah pembuatan menggunakan tangan atau kita akan menggunakan mesin. Seterusnya, maksud kepada CNC ini adalah Computer Numerical Control, adalah salah satu sistem pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan atau mengatur pengoperasian mesin tersebut. Fungsi CNC pula ialah menggantikan pekerjaan operator, maksud di mana ianya menggunakan skill, iaitu misalnya pekerjaan mengatur pergerakan pahat sampai ke posisi memotong, gerakan pemotongan dan gerakan kembali ke posisi memotong. Mesin CNC ini juga mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada mesin konvensional, khususnya dalam hal ketelitian, ketepatan, productivity serta bahagian yang kompleks dapat dihasilkan, di mana dengan CNC ini bahagian-bahagian yang susah, maksudnya terlalu rumit, ianya dapat digunakan menggunakan coding tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai dengan mengenalan kepada G-code. Okey, apa itu G-code? G-code ini adalah fungsi yang digunakan dalam bahasa pengaturan kawalan tersebut, iaitu di mana kawalan numerik yang mengandungi kawalan maklumat untuk meletakkan alat untuk melakukan kerja sebenar, di mana untuk G-code ni adalah punya coding kepada dalam komputer CNC tersebut. Kod G juga adalah berasingan daripada kod M dan kod T, kod yang mengawal mesin dan perkakasan tersebut. Versi standard G-code dikenali sebagai RS274D. Walaupun versi lain ada untuk mesin CNC, dengan itu ianya tetap serasian yang sama. Selain itu, dia juga tindakan tipikal G-code ini direct termasuk menukar pallet, pergerakan pantas, satu siri langkah, suapan terkawal menyebabkan potongan bahan kerja, iaitu lubang ataupun bentuk profil hiasan. Selain itu juga ia mengawal pergerakan suapan dalam arka atau garis lurus dan menetapkan maklumat alat. Seterus, sahabat saya akan menerangkan simulasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najib bin Muhammad Nazri, nombor metrik DB170023. Pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan beberapa proses yang kita nak lakukan dalam pengendalian mesin CNC, yang mana proses tersebut, yang pertama saya nak kongsikan berkenaan dengan proses roughing ataupun finishing. Jadi pada proses ni adalah proses yang berlaku pada awal kita nak buat kerja ataupun kita nak hasilkan bahan kerja kita, dan proses ini juga berlaku pada akhir kita nak finishkan kita punya bahan kerja. Baik, bagi proses roughing adalah proses yang berlaku pada awal kita nak menghasilkan bahan kerja kita, iaitu proses ini adalah proses yang melibatkan kita nak ratakan permukaan bahan kerja kita. Jadi proses roughing ni amat penting untuk kita nak mulakan sebelum kita proceed kepada langkah-langkah seterusnya. Jadi ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Dan bagi proses finishing adalah proses yang berlaku pada akhir kita nak finishkan kita punya bahan kerja, iaitu kita nak bahan kerja kita nampak kelihatan lebih menarik, lebih cantik dan lebih berkilat. Maka proses finishing ni sangat-sangatlah penting, baik pada mesin konvensional ataupun mesin CNC. Jadi bagi mesin konvensional, untuk kita melakukan proses roughing dan proses finishing ni sangat-sangat susah, iaitu kita memerlukan penelitian yang khusus berbanding kita menggunakannya pada mesin CNC. Kita hanya perlu masukkan kod G71 pada mesin CNC untuk kita mengendalikan proses roughing dan proses finishing.
Okey, bagi proses seterusnya saya nak kongsikan adalah proses grooving. Proses grooving ni boleh juga kita sebut sebagai satu proses untuk kita membuat alur pada kita punya bahan kerja. Jadi proses grooving ni adalah proses optional kepada kita. Dia taklah wajib kepada kita untuk kita buat pada bahan kerja kita. Ia adalah proses yang bergantung kepada design kita, sama ada design kita memerlukan untuk kita lakukan proses grooving ataupun tidak. Jadi pada tadi, proses roughing dan finishing adalah proses yang wajib untuk kita buat supaya nak pastikan kerja buat kita untuk hasilkan bahan kerja yang terbaik. Kita kena lalui proses roughing dan juga last sekali diakhiri dengan finishing. Tapi bagi grooving, membuat alur adalah bergantung kepada design yang kita nak hasilkan. Jadi proses untuk buat alur ni dia ada alur yang kecil dan ada alur yang besar. Alur yang kecil mungkin kita boleh menggunakan mata alat yang kecil, dan bagi alur yang besar kita boleh gunakan mata alat yang paling besar. Dan tetapi jika saiz alur yang ingin dibuat terlampau besar, kita hendaklah buat alur tersebut dalam keadaan sedikit demi sedikit sehingga sampai kepada saiz yang kita nak. Dan untuk mesin CNC kita nak lakukan proses grooving ni, kita hanya perlu masukkan kod G75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Kashiruddin. Saya akan membentangkan berkenaan kod G72 iaitu fishing. Proses ini merupakan kerja membuat bahagian besi di hadapan bahan kerja. Ia bertujuan untuk meratakan dan mencantikkan permukaan hadapan bahan kerja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kod G74 iaitu drilling. Proses ini merupakan kerja membuat lubang pada bahan kerja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini, terutamanya rakan-rakan saya dan juga pensyarah saya iaitu Dr. Kamariah. Okey, sekarang ni saya akan membentangkanlah apa yang telah saya buat iaitu animasi. Okey, bahagian saya Muhammad Afiq bin Saimi. Saya berkumpulan dengan Muhammad Najib Nazri, Muhammad Helmi bin Kashiruddin dan juga Muhammad Arif. Okey, sekarang saya akan cerita sedikit apa yang telah saya lakukan iaitu projek simulasi 4 G code seperti yang telah ditugaskan menggunakan Mastercam 85. Okey, kami telah diberikan akan play saya akan play yang untuk G71 dulu. Nampak tu. Ada makan. Ni rugging. Kemudian saya akan play. Okey, yang ni finishing. Okey, selesai lah untuk G code yang pertama kita iaitu G71. Lepas tu seterusnya kita akan masuk kepada G75 iaitu grooving. Grooving ni dia buat lekuk kan. Okey, saya akan play Saya akan play yang untuk grooving pula. Yang G75. Nampak tu, saya gunakan mata alat ni. Mata alat memang untuk grooving je. Nampak dia makan nampak dia jadi lekuk. Tu adalah G75. Kemudian saya akan buat operasi ikut G72 iaitu facing. Okay, facing ni saya ubah sikit bagi nampak sikit kan. Saya ubah sikit. Ni. Saya akan play nampak dia buat facing. Facing ni dia makan di permukaan ni tepi ni kan. Lepas tu seterusnya yang terakhir adalah ikut G74 iaitu pad drilling cycle. Pad drilling cycle dia akan buang yang dalam ni untuk membuat lubang. Okey, dia akan makan nampak. Dia akan drill dia buat lubang nampak. Terbentuknya lubang setelah kita drill. Itu adalah semua operasi kan. Sekarang saya akan gabungkan ke semua operasi bagi kita nampak daripada awal sampai akhir kan. Okey, saya back balik. Okey, saya akan play daripada awal sampai habis, daripada G71 kepada G75 kepada G72 dan yang terakhir G74 dalam satu proses. Okey. Okey, nampak kita turning dia kan, turning cycle dia, grooving cycle. Kemudian grooving
kemudian facing cycle, kemudian pad drilling cycle. Okey, lengkap lah kan. Itu sekian daripada saya kan. Lepas tu kemudian saya akan tunjuk sikit lah. Saya akan tunjuk sikit macam mana kita nak buat kan. Contoh macam ni, kita klik ni kan. Kita boleh pilih dia punya tool apa semua ni. Kita boleh pilih nak tool apa semua. Ni kita boleh pilih tool lah. Tool lah kita boleh pilih. Ni contoh lah untuk macam mana kita pilih tool lah. Kita ambil dekat tool path parameter ni. Ni kita boleh setting kan, depth of cut apa semua, minimum cut apa semua, entry amount apa semua. Kita boleh pilih semua dalam ni menggunakan Mastercam ni. Kemudian saya nak cerita sikit, di dalam Mastercam ni kita boleh juga ambil drawing daripada AutoCAD, kita boleh import masuk. Kita boleh, kalau kita lebih selesa melukis 2D ataupun lukisan yang rumit, kita lebih selesa lukis di AutoCAD, kita lukis dahulu di dalam AutoCAD, kemudian kita import masuk ke dalam Mastercam ni. Kemudian kita akan menggunakan ni lah, tool path ni untuk kita membuat simulasi. Kemudian akhir sekali kita boleh generate dia punya G-code dia. Ni contoh saya tunjuk lah macam mana untuk generate dia punya G-code dia. Saya tutup dulu. Ni macam mana saya nak generate dia punya G-code kan. Kat sini kita klik je, select operation tadi kan. Lepas tu kita regenerate balik kan. Lepas tu kita tekan ni lah, post selected operation ni. Kita post ni, kita create dia punya NC file. NC file ni, kemudian kita save. Save apa-apa ya. Okay, dia generate. Sekejap lah. Kemudian kita boleh tengok ini dia punya coding untuk proses yang kita buat tadi, daripada coding daripada awal sehingga akhir. Bila dah siap coding ni kan, bila kita dah siap coding ni, kita boleh ambil coding ni, kita copy coding ni untuk kita masukkan ke dalam mesin CNC. Itu mudahnya Mastercam. Dan Mastercam ni kita juga boleh connect kepada mesin CNC. Macam tu lah. Itu je lah saya nak tunjuk kan. Sekian lah daripada saya kan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada yang bantu. Dan yang membantu, banyak bantu adalah alumni THM kita daripada BBA Kohort 4, iaitu Muhammad Hairil Faiz. Dia yang banyak membantu saya membuat ni lah Mastercam ni. Saya kreditkan kepada dia atas pertolongan dan tunjuk ajar.